Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Laqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan dengan cara mendirikan solat. Sesungguhnya solat itu sangat berat melainkan bagi orang-orang yang betul-betul khusyuk, tunduk dan patuh hatinya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Ibu ayah muslimin dan muslimat dan jemaah sekalian, kita bersyukur banyak-banyak pada Allah. Walaupun jua keadaan, kepayahan kita, kesulitan kita, musibah yang melanda kepada kita, ujian-ujian mungkin yang melanda kepada kita, namun di sebalik semua perkara itu tetap ada kebaikan kepada kita. Nikmat Allah tetap bagi kepada kita. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua keadaan kita belajar, apa jua keadaan kita belajar untuk terima apa sahaja yang Allah tentukan untuk kita, maka daripada situlah timbulnya satu perasaan namanya syukur. Dan daripada syukur itulah sebenarnya yang memberikan ketenteraman dalam hati kita. Kerana sikap orang-orang yang mengeluh, sikap orang-orang yang tak boleh terima dengan musibah, dengan ujian, kadang-kadang mereka terlepas dengan satu personaliti yang namanya personaliti syukur. Kerana dia terlupa, walaupun dia ada ujian, rupanya ujian orang lain lagi banyak daripada dia. Dia ada sakit, rupanya ada orang sakit lagi teruk daripada dia. Dia dikurangkan harta, bisnes tak menjadi, ada orang apa-apa kedana dah bertahun-tahun dah. Maka dengan kita belajar menjadi orang yang bersyukur, iaitu kita menyedari apa yang kita ada, kita sedar, kita nampak apa yang kita miliki, bukan apa yang kita belum miliki. Dan kita rasa apa yang kita miliki itu mempunyai nilai, mempunyai value, mempunyai kelebihan, walaupun mungkin sikit benda tu. Dan ketiga, kita nampak siapa yang memberi apa yang kita miliki, apa yang kita ada. Daripada tiga perkara inilah menjadikan kita orang yang bersyukur. Kita sedar apa yang kita nampak, kita rasa apa yang kita ada sekarang ni, kita rasa benda tu best, benda tu ada manfaat, benda tu ada kelebihan, walaupun ada kekurangan. Dan yang ketiga, kita kenal siapa yang beri apa yang kita ada. Justru tuan-tuan, elemen syukur ni sentiasa kena ulang-ulang selalu. Saya kena sentiasa ingat, ya, kita juga manusia, banyak benda yang kadang-kadang kita tak dapat, kita belum dapat, orang lain yang dapat. Tetapi rupa-rupanya bila kita ada sifat syukur, rupanya apa yang kita ada hari ini sebenarnya dah banyak, dah cukup dah. Ramai lagi orang lain yang tak dapat. Sebagai contoh, justru tuan-tuan, dengan apa yang kita ada, musibah yang mungkin sekarang ni makin meningkat balik, mungkin gelombang yang kedua, na'udzubillah min zalik, dalam kita berjaga-jaga, berhati-hati, kita tetap juga kena tanam rasa syukur. Mungkin banyak benda, program, planning kita tak boleh nak buat, tak boleh kita nak realisasikan sebab COVID. Tapi kita tetap kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab banyak lagi benda lain yang kita still boleh buat, dan ada orang yang negaranya lagi teruk daripada kita. Justru muslimin dan muslimat sekalian, maka sebab itu Allah ingatkan kita, wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah, jangan miss, jangan fed up, jangan putus asa. Tapi nak minta dengan Allah ni ada dua cara. Allah sebut yang pertama bis sabri, kena sabar. Tuan-tuan, kalau kita tak sabar tuan-tuan dalam minta dengan Allah, dah lama dah kita stop daripada minta, dah lama dah kita stop daripada buat amal soleh.
Tapi oleh kerana kita ni bersabar, ya Allah ingatkan kita sabar ni banyak. Dalam suratul Asr pun Allah sebut watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sabar ni menjadi sebab kita boleh masuk syurga. Sabar dalam melakukan amal soleh, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar ketika diberi ujian atau musibah. 3 jenis sabar. Sabar dalam nak buat amal soleh. Tuan-tuan, kalau tak sabar, dah malas dah kita datang masjid, nak SOP lah, nak itulah, inilah. Tempat lain dah boleh longgar, tempat kita masjid tak boleh lagi. Kalau kita tak sabar, tuan-tuan, dah lama dah kita tinggal. Tak apalah, saya semayang rumah lah, bukan saya tak semayang. Tapi tak, oleh kerana kita nak kelebihan yang lebih berbanding solat dekat rumah, kita bersabar dalam taat kepada Allah. Yang kedua, kita sabar dalam meninggalkan maksiat. Kalau kita tak sabar, tuan, banyak sangat peluang nak buat dosa, nak buat maksiat dekat luar. Terlalu banyak. Sebelah rumah kita je banyak pusat maksiat. Pelacuran pun boleh, pusat urut, area kita banyak. Kalau tak sabar, dah lama dah pergi. Tapi oleh kerana sabar dalam meninggalkan maksiat, kita sabar, kita tahan diri kita daripada buat. Di media sosial, kalau kita nak buat benda yang tak elok, tuan, boleh sangat nak komen, nak apa, boleh. Menyampah dengan orang ni, nak tulis, boleh. Tapi kerana sabar untuk nak jaga semua pihak, kita sabar, kita tahan diri kita, maka dengan tu kesabaran dalam tak buat silap, tak buat dosa tu menjadikan kita boleh masuk syurga. Dan yang ketiga, kita sabar sebab apa? Sebab ujian dan juga musibah. Bala dan juga ibtila. Bala iaitu mungkin benda-benda buruk yang berlaku kepada kita, mungkin sebab kesilapan kita dan sebagainya, Allah turunkan bala itu. Tapi harapan kita orang yang beriman ni, Allah turunkan bala sebagai kafarah. Harapnya Allah turunkan benda-benda yang kita tak suka ni, harapnya menjadi penghapus dosa kita. Dan yang kedua, kalau kita jenis orang yang baik, yang tak buat silap, yang tak berdosa, tengah jadi baik ni, tiba-tiba Allah turunkan juga musibah atau ujian kepada kita, maka kita jangan lupa para nabi, para rasul, orang-orang yang paling dicintai, disayangi oleh Allah, mereka diberikan musibah, ujian lagi besar daripada kita. Tapi ujian itu untuk apa? Bukan untuk balasan buruk, tapi untuk ibtila, untuk mengangkat darjat dan untuk menggandakan pahala orang-orang yang disayangi oleh Allah ni. Maka sebab itu kita orang beriman, kita tak buat silap, kenapa kita diuji? Rupanya ujian kita untuk mengangkat darjat, ujian kita untuk menggandakan pahala-pahala kita. Itulah ujian yang diberikan kepada orang soleh. Sehingga ulama-ulama sebut menjadi satu musibah yang besar kalau kita tidak dilanda musibah. Ulama tasawuf sebut macam tu. Kita jangan rasa happy sangat kalau kehidupan kita sebulan tu tak ada langsung ujian, sebulan tu tak ada langsung tekanan. Kalau kita tak ada langsung benda-benda ni, itu merupakan satu musibah kepada kita. Sebab orang yang disayangi oleh Allah, Allah akan berikan dia ujian. Lagi tinggi kasih sayang Allah kepada dia, lagi tinggi ujian Allah akan beri kepada dia berdasarkan tahap keimanan dan ketakwaan dia. Tengok para nabi, para rasul. Rasul yang 25 tu pun ada 5 yang tertinggi hebatnya ujian, dipanggil Rasul Ulul Azmi. Bagi Rasulullah SAW, di kalangan yang 5 tu, Rasulullah SAW antara yang paling hebat pula ujian. Dan itulah sunnah kasih sayang yang Allah nak beri kepada kita, Allah berikan musibah, tuan-tuan. Jadi kita teruslah, tuan-tuan, terus sabar dan terus mendirikan solat. Wasta'inu bis sabri wassalah, Allah sebut. Minta tolong kepada Allah dengan cara sabar, relax, tenang-tenang dulu. Tak dapat lagi, COVID still ada. Minta lagi, tenang. Patuh, sabar, taat. Kemudiannya, wassalah, teruskan solat. Alhamdulillah, kita dapat datang masjid. Dan dengan itu, dengan kita boleh datang masjid itu, dan akhirnya kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabirah, Allah sebut. Nak semayang, nak sabar ni bukan senang. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang betul-betul khusyuk. Khusyuk ni apa? Iaitu orang yang betul-betul tunduk dan patuh hatinya. Tuan-tuan nak boleh datang masjid dalam keadaan kena patuh SOP. Kena bawa sejadah, jarak saf, pakai lagi mask. Lemas, tuan-tuan, lemas walaupun ada aircon. Tapi Allah sebut benda ni bagi kita tak ada apa-apa. Bagilah SOP macam mana pun, kita orang masjid, kita ahli ibadat, insya-Allah tak ada masalah bagi kita. No argument, no excuse. Kita buat, tak ada hal. Sebab apa? Illa alal khashi'in. Sebab alhamdulillah Allah berikan kita hati yang khusyuk, hati yang tunduk patuh. Ini arahan daripada Allah, tapi dalam masa sama ada arahan pula daripada ulil amri. So kita patuh dua-dua. Arahan Allah pun kita buat,
arahan pemerintah pun kita buat. Ini orang yang patuh dan taat. Dipanggil orang-orang al-khashi'in, orang-orang yang tunduk dan patuh hatinya. Okey, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan sekalian, panjang pula mukadimah malam ni. Dan insya-Allah malam ni kita nak sambung muslimin dan muslimat, ibu ayah, tuan-tuan dan puan, dalam fiqh manhaji kita pada malam ni insya-Allah kita nak discuss kepada syarat sah solat. Yang lain yang kita dah discuss hari tu, dah dua benda yang kita bincang. Pertama, suci daripada hadas dan juga najis. Dan yang kedua, kita dah bincang tentang mengetahui masuk waktu solat. Kita dah discuss sesi yang lepas. Hari ini insya-Allah iaitu syarat sah solat yang ketiga, iaitu menutup aurat. Menutup aurat. Pertama sekali iaitu kita kena faham makna aurat. Ini syarat sah solat yang ketiga. Berarti kalau miss yang ni tak sah solat walaupun solat dalam Kaabah sekalipun. Menutup aurat. Apa makna aurat? Iaitu perkara yang wajib ditutup dan haram melihatnya. Itu masuk aurat. Wajib tutup dan haram dilihat. Dalam arti kata yang lain, mafhum mukhalafah, kalau dah tak ada siapa yang boleh lihat, berarti tak wajib tutup aurat. Sebagai contoh, dalam toilet tertutup rapi dengan pintu, dengan apa semua, diyakini tak ada siapa, kamera pun tak ada, semua tak ada, maka ketika itu wajib tak tutup aurat? Tak wajib tutup aurat. Jadi bolehlah bertelanjang? Jawapannya boleh, cuma makruh. Jadi sunnahnya kena tutup jugalah aurat tu. Bukanlah suruh tutup semua pakai tudung telekung. Tutuplah kawasan kemaluan yang kita tak nampak, tapi ada makhluk lain yang nampak, yang namanya jin dan juga malaikat. Maka atas dasar tasawuf, kita sanggup juga mungkin pakai underwear dan sebagainya, atau pakai kain basahan, kain ela tu. Kerana apa? Kerana kita ada sifat malu tadi. Tapi dari sudut fiqahnya, dari sudut tasawufnya, dia akan tutup. Dari sudut fiqahnya tak apa. Sebab dari sudut fiqah bagi tahu aurat ini wajib tutup dan haram dilihat. Bermaksud kalau tak ada orang lihat, tak wajib dah tutup. Ditakdirkan dekat, macam mana nak kata, dekat Taman Tun ni, satu Taman Tun ni tuan-tuan tak ada orang dah, tinggal tuan-tuan seorang je. Kamera satellite pun tak ada, mana tak ada orang boleh akses, tak ada orang boleh nampak kita. Jadi tuan-tuan nak berjalan dekat wan utama seorang-seorang tu, tak ada orang, boleh bertelanjang. Itu maksudnya. Tapi kena confirm lah, maknanya tak ada orang lah. Nak berjoging seorang-seorang ni, ini akhir zaman nantilah, tak sempat nak berjoging dah lah. Tinggal kita seorang je. Yang lain semua tak ada dah mati, atau semua dah migrate pergi tempat lain, tak ada orang boleh akses maklumat, tinggal kita seorang-seorang je. Macam cerita apa? Allah, saya lupa pula nama. I'm a Legend. Tuan-tuan mungkin tak tengok TV kot, tuan-tuan baca Quran je banyak kan. Yang Will Smith berlakon tu, yang dia dekat negara yang kena zombie tu. Kan tinggal dia seorang je hidup, tak dah berapa bulan dia stay situ kan. So mungkin dalam konteks tu, kalau confirm tak ada orang langsung, maka ketika tak ada orang yang haram tu nak tengok aurat kita, tak wajib kita tutup. Dia sudut fiqah. Tapi dari sudut tasawuf kita tutup juga. Sebab kita ada perasaan malu, sebab ada makhluk lain yang nampak kita. Itu pengertiannya. Perkara yang wajib ditutup dan haram melihatnya. So kita fahamlah, kalau kita dari sudut perspektif kita, dari sudut fiqah, orang lelaki antara pusat dan lutut, lelaki sama lelaki, begitu juga lelaki dengan mahram perempuannya, begitu juga adik-beradik dia, atas pusat bawah lutut. Itu mazhab Syafi'i, atas pusat bawah lutut. Tapi khilaf ulama dalam perbahasan ini, ma baina surrah war rukbah. Dalam bahasa Arab sebut aurat ni wajib ditutup adalah ma baina surrah war rukbah, apa yang di antara pusat dan lutut. Itu istilah dia. Jadi ulama khilaf tak mana, atas pusat ke bawah pusat, atas lutut ke bawah lutut. Sebab disebut perkataan ma baina, apa yang di antara pusat dan lutut, tak sebut pula atas pusat bawah lutut. Maka dekat sinilah ulama khilaf. Yang penting apa yang di antara tu, pusat dengan lutut, mana yang di antara tu, iaitu kemaluan tu. Yang tu confirm wajib tutup. Cuma khilafnya apa? Atas pusat, bawah lutut, atas lutut. Maka sebab itu kalau tuan pergi ke negara Arab, atau tuan tengoklah foreigners Arab-Arab kita datang semai sini, kadang-kadang dia pakai seluar setengah aja. Seluar setengah aja. Itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab lain lah. Kalau saya di universiti dulu pun, di Universiti Al-Azhar, Universiti Al-Azhar ni dia establish dengan 4 mazhab. Even kadang-kadang 5-6 mazhab.
Jadi pensyarah ke apa tak ada masalah. Kalau ada student, kalau ada mahasiswa yang hafizul Quran, time main bola pakai seluar sekerat, relax je nampak kepala lutut. Sebab masih lagi dalam konteks perbincangan ulama, asalkan kawasan kemaluan tu tak terbuka. Cuma kita lebih berhati-hati, kita guna pandangan jumhur ulama, iaitu atas pusat, bawah lutut. Lagi banyak tutup, lagi bagus. Maknanya orang lelaki ni walaupun atas pusat bawah lutut, dia tutup banyak. Tangan pendek boleh, tapi dia nak pakai tangan panjang, itu lagi baik. Kepala terbuka, boleh, tapi dia nak tutup kepala, lagi baik. Tuan-tuan tutup muka sekarang ni. Muslimin dirahmati Allah, perempuan, begitu juga perempuan. Aurat perempuan dengan perempuan sama juga, ma baina surrah wa rukbah, tutup kawasan kemaluan tu, yang bawah khususnya. Tapi kerana adab kita, maka kita tutup juga belah atas. Begitu juga perempuan dengan mahram, adik-beradik dekat rumah. Sebenarnya aurat kita pusat lutut je, tapi kita diajar dengan mazhab Syafi'i, tutup atas sekali. Tutup atas sekali. Aurat kita dengan non-Muslim ibarat aurat kita dengan ajnabi. Aurat non-Muslim, kalau orang perempuan, dia dengan kawan dia yang bukan Islam, walaupun kawan dia perempuan, dia tetap sebagaimana aurat dia macam dia dengan orang lelaki yang bukan mahram. Mana dia kena tutup aurat. Sebab tu kalau dia nak pergi mana-mana salon ke, mana-mana pusat ni ke, better dia cari tempat, kalau yang perlu buka aurat lah, rambut ke apa ke, perlu dia cari tempat yang Islam punya. Ini yang muslimah punya ada kan. So sesama Islam tak ada masalah. Kenapa Ustaz? Kami sesama perempuan. Sebab satu maruah. Sebab kita tak tahu orang kafir atau orang bukan Islam, kita tak tahu sejauh mana dia boleh menjaga rahsia orang Islam. Dengan sebab kita mendedahkan aurat kepada orang bukan Islam, sekalipun dia kafir zimmi, kafir yang baik, yang memegang perjanjian dengan negara Islam, tapi kita tak tahu ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan orang Islam yang boleh dinampak dengan sebab kita membuka aurat kita. Panjanglah cerita tu. Sebab tu ketika perang sekalipun, kalau ada orang lelaki yang rambut dah berubah, Nabi suruh inaikan rambut. Nak katanya fizikal badan ni kalau boleh rahsia daripada orang yang bukan Islam. Supaya dia tak nampak kelemahan kita orang Islam. Muslimin yang dirahmati Allah SWT sekalian, aurat clear lah, kita tahulah bab aurat tu. Cuma yang paling utama adalah sempadan aurat dalam solat. Kerana kita bincang sekarang ni syarat sah solat. Sempadan aurat dalam solat bagi lelaki adalah antara pusat dan lutut. Wajib ditutup ketika mendirikan solat. Bukan bermaksud antara pusat lutut akhirnya semayang pakai kain, tak pakai baju. Walaupun solatnya sah, tetapi kita orang beriman ni bukan sekadar mencari sahnya solat, tapi kita mencari kesempurnaan solat. Walaupun fiqh kata boleh je pakai sini atas tak pakai baju apa-apa bagi orang lelaki, boleh, sah semayang. Tapi kerana kita malu dengan Allah, maka kita gabungkan tasawuf sekali. Sebab kita hidup ni tuan-tuan, 3 sendi agama ni mesti jalan sekali, dia tak boleh pisah. Baru lengkap. Kalau kita pilih salah satu, dia jadi longgar dan dia jadi tempang. 3 sendi agama apa dia? Akidah, fiqh, tasawuf. 3 benda. Akidah, ibadah, akhlak. Akidah tu ilmu tauhid. Ibadah ilmu fiqh. Akhlak ilmu tasawuf. Ni 3 sendi agama. Contoh, akidah kita percaya kepada Allah. Jadi kita akan patuh apa sahaja yang Allah suruh, apa yang Allah tak bagi kita tak buat dan sebagainya. Itu akidah kita. Maka Allah suruh kita hidup, suruh kita makan, maka kita pun patuh arahan Allah. Allah bagi tahu ini halal, ini haram, maka kita pilih yang halal, kita makan. Babi tak makan, arak kita tak ambil, sebab akidah kita kepada Allah. Oleh demikian kita pun beramal dengan fiqh. Kita cari sembelihan yang betul. Kita bukan simply macam ada setengah kawan-kawan kita yang pergi overseas, suka hati je, asalkan benda tu bukan babi, selagi tu dia makan. Lantaklah chop apa, lamb ke apa ke, dia pergilah mana negara yang bukan Islam, asalkan benda tu bukan khinzir, selagi tu dia boleh je Ustaz, sebab ni ahli kitab. Contoh kan, dia beramal dengan fiqh, walaupun mungkin tak apa tepat pandangan dia tu, tapi dia nak beramal dengan fiqh. Okeylah, nak beramal sangat dengan fiqh, kita tetap perlu ada fiqh untuk menentukan hukum hakam, sah tak sah apa yang kita buat. Tapi dalam masa yang sama, kita kena beramal juga dengan tasawuf. Tasawuf kena jalan selari dengan fiqh.
Oh boleh je Ustaz, saya pergi overseas, saya makan kat restoran, dia jual arak. Saya bukan minum arak tu, saya minum air sparkling. Oh betul juga, so fiqh okey dah. Kenapa awak minum sparkling, kenapa awak tak minum arak? Sebab akidah saya kepada Allah, Allah tak bagi minum arak. Okey dah, cantik dah dua dah. Tapi tasawuf tak kena. Tasawuf begitu, walaupun tak minum arak, tapi awak duduk kat kedai yang sama, awak dikira syubhat. Sedangkan banyak lagi pilihan kedai lain yang mungkin tak ada serve arak. So better awak pilih kedai yang tak ada arak. Sebab daripada awak makan, sekalipun awak minum sparkling, awak mesti support kedai itu. Dan masa yang sama kedai itu akan terus sustain dengan ada arak pun ada, benda yang tak elok pun ada dan sebagainya. Sebab tu Jakim tak akan keluar mana-mana restoran yang dapurnya bercampur antara halal dengan haram. Jakim tak akan keluar. Sebab tu hotel yang masih serve arak, hotel tak akan dapat saja halal walaupun dia patuh semua ISO ke apa, semua persijilan. Muslimin, tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah, maka kita tiga sendi ni kena jaga betul-betul. Walaupun lelaki auratnya pusat dan lutut, bukanlah bermaksud kita semayang pakai kain sarung saja dekat rumah. Kalaulah dengan manusia kita ada adab, ada protokol, ada etiket kita dalam mana-mana majlis rasmi, sudah pasti kita jaga sungguh-sungguh. Walaupun semayang dah sah, tapi kita nak kesempurnaan dalam semayang kita. Sebab tu Imam Syafi'i sendiri secara peribadi, dia mengkhususkan siapa-siapa yang nak semayang pakai pakaian khas untuk semayang. Bermaksud contoh kalau dia bekerja pakai kot, pakai tie, pakai apa, itu pakaian kerja. Kalau boleh tengah semayang, tukar pakaian tu pakai pakaian semayang. Itu Imam Syafi'i sendiri. Sebab tu kita belah Asia ni, sebab kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni ulama-ulama datang banyak daripada Yaman. Jadi mereka berpegang dengan mazhab Syafi'i. Sebab tu kita Malaysia banyak pandangan-pandangan kita berpandukan mazhab Syafi'i. Dan sebab itu pakaian kita ada pakaian khas kita. Kerana ada orang semayang ditukar kain. Kalau perempuan pakai telekong. Bukan tak boleh pakai terus baju kurung, jubah yang dipakai pergi jalan shopping mall, baju kurung yang dipakai, asalkan tutup aurat boleh je semayang. Sebab syarat sah semayang tutup aurat, bukan pakai telekong. Tapi oleh kerana kita kuat dengan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i highlight, kalau boleh tak menyusahkan, kalau boleh tak payah semayang, pakai pakaian semayang. Tapi bukanlah bermaksud tak boleh langsung pakai t-shirt. Tapi nak ikut pandangan Imam Syafi'i. Begitu tuan-tuan. Sempadan aurat dalam solat bagi lelaki pusat dan lutut, tapi kita cari kesempurnaan dengan kita pakai yang paling baik yang kita boleh pakai lah. Kita jaga protokol etiket ini. Sebab kalau dengan manusia kita jaga, kita pergi kundi kahwin, kita tahu pakaian apa, kita pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong, kita tahu pakaian apa, kita pergi high table dinner, kita tahu pakaian apa, yang kita rasa ralat kalau aku salah protokol. So kita juga kena rasa benda ni dalam event-event yang melibatkan ritual macam ni. Jangan double standard lah dalam bab perkara macam ni. Adapun bagi perempuan ialah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Oleh itu wajib ditutup ke semua badannya kecuali kedua-dua anggota tersebut ketika solat. Macam mana aurat dekat luar, macam itulah aurat dalam solat. Cuma ada beza sikitlah sempadan aurat di luar solat dengan sempadan aurat di dalam solat. Tu kejap lagi kita akan perincikan. Cuma yang pastinya kalau orang perempuan seluruh mana daripada atas sampailah kepada kakinya kena ditutup. Bukanlah wajib pakai stokin. Tak wajib pakai stokin. Tapi kalau boleh tutup dengan kain, silakan. Boleh tutup dengan kasut, silakan. Betul ada orang dia keluar statement, perempuan wajib pakai stokin. Saya tak setuju. Sebab stokin itu tidak wajib. Yang wajibnya tutup kaki. So apa cara yang dia boleh tutup kaki? Jadi tutuplah. Sebab tu ada orang yang pakai jubah, jubahnya dilabuhkan. Kemudiannya ada kasut yang dipakai. So dia tak wajib pakai stokin. Begitu juga semayang. Kita tak pakai stokin tapi kita labuhkan kain telekong tu. Cuma satu nasihat yang disebut oleh ulama-ulama dalam solat ini, Allah sebut khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah sebut, wahai anak Adam, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah segala perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian yang cantik-cantik setiap kali kamu nak pergi masjid, setiap kali kamu nak sujud, nak semayang. Mana pakai elok-elok, mana pakai pakaian yang terbaik. Ini yang disebut dalam Al-Quran. So pakaian terbaik ini bukan semestinya termasuklah dalamnya cantik, bersih, kemas,
mungkin mahal, mungkin berkualiti, apa sajalah yang termasuk dalam maksud zinah. Zinah ni perhiasan. Bila sebut perhiasan, benda yang elok lah. Dan bila sebut elok, dia mesti kemas. Jadi nasihat para ulama, bila disebut kemas, secara logik tuan-tuan, kita nak pakai kemas. Jadi kalau ikat kain sarung, make sure ikat betul-betul. Jangan sampai meleret sampai kat bawah, tak kemas. Kalau kain sarung tu dah start transparent, dah lusuh sangat dah, tukarlah kain sarung lain. Banyak kain sarung free, tahlil apa semua tu tak buka-buka dalam kotak lagi, duduk almari. Buka lah kain sarung yang tu. Ni duk pakai juga kain sarung yang nipis tu. Sebab tu sedap tak, sejuk. Yang baru-baru tu keras, dia punya kanji dia tebal lagi. Jadi malas betul nak pakai yang baru-baru ni. Tak boleh, kena kemas. Dalam masa yang sama, yang pakai telekung pula kena kemas. Jangan sampai dengan alasan nak tutup kaki, maka sanggup pakai kain dan biar kain tu menggelebih sampai penuh lantai. Yang kadang-kadang time nak ambil sejadah, dipijaknya kain tu melirik-lirik, kain tu ambil sejadah, jalan balik, rosak kain tu. Tak elok dan tak kemas. Walaupun niatnya bagus, nak tutup mata kaki, nak tutup jari, sebab tak pakai stokir, dilabuhkan kain. Bukan maksud dilabuhkan kain sampai tak kemas. So kena labuh, dalam masa yang sama kena pastikan kekemasan itu ada. So ini kita kena improve lah. Ibu-ibu mungkin barangkali benda yang sama saya sebut kepada isteri saya, begitu juga. Kadang-kadang kan, yalah, sebab benda tu dah jadi habit. So kena ada kekemasan. Sebab Allah sebut zinatakum. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Dan Allah suruh makan, suruh minum, wala tusrifu, jangan melampau-lampau. So apa saja yang kita buat, fashion, berpakaian, makan, minum, lifestyle, apa saja, la tusrifu, jangan melampau-lampau. Sekali lagi, muslimin dan muslimat sekalian, jadi wajib ditutup bagi orang perempuan adalah kesemua badannya kecuali kedua anggota tersebut, iaitu muka dan dua tapak tangan. Perbincangan kita hari ini adalah tentang pakai mask. Dalam hadis Nabi SAW memang ada larangan. Dan bukan larangan itu bersifat haram, tapi larangannya bersifat makruh. Tutup muka tanpa sebab. Bermaksud, kalau tutup muka dengan sebab, maka dia tidak makruh. Jadi kita hari ini bersebablah kita tutup muka. Kan even kalau ketika tawaf, ketika ihram sekalipun, kan tak boleh, kena buka muka. Tapi kalau bersebab, diketahui dia ada penyakit, dia ada asma, tak tahan dengan nabuk sebagainya, dia boleh pakai. So apatah lagi kita dalam COVID, apatah lagi, dan memang dengan nasihat pakar-pakar perubatan, so kita mengakui perkara tu, so kita pakai walaupun kita sedang semayang. So tidak ada isu lah kalau ada viral video ke apa daripada Indonesia, orang tu tak bersetuju lah apa, so kita tak terima pakailah video tersebut. Dan sebab kita ada fatwa kita, dan fatwa kita berdasarkan pandangan majoriti ulama. Walaupun apa yang disebut oleh ustaz daripada Indonesia tu dalam video yang mungkin viral, ramai orang tanya tu kita semayang pakai mask tak sah, semua tu makruh, semayang jadi tak sempurna, itu dalam konteks tanpa sebab. Sebab memang ada hadis yang Nabi melarang untuk menutup muka ketika solat. Tapi dalam konteks darurah, ad-darurah tuqdaru biqadariha. Ad-darurah tubihul mahzurah. Itu kaedah fiqh sebut. Darurat mengharuskan kita membuat perkara yang dilarang. Ketika darurat, babi yang tak boleh makan pun boleh makan. So sekarang ni darurat. Tapi kena ingatlah, darurah tuqdaru biqadariha. Tutup pun tutup yang sekadar, ialah bukan suruh tutup muka sepenuhnya pula, sampai dahi-dahi pun kot yang takut sangat akhirnya pakai visor tu kan. Tak boleh lah, sebab dahi ni kena sampai ke tempat sujud. Jadi sebab tu kita tutup sekadar yang okey je, memadai sekadar kawasan hidung dan juga mulut sahaja. Sempadan aurat di luar semayang. Sempadan aurat bagi lelaki ialah antara pusat dan lutut di mana saja mereka berada. Hukum ini adalah ketika mereka berada sesama mereka lelaki, ataupun hukum ini ketika mereka berada sama mahram, iaitu perempuan yang haram dikahwini. Manakala ketika berada dengan perempuan-perempuan ajnabi, iaitu yang halal dikahwini, aurat lelaki dengan perempuan-perempuan yang halal dikahwini ini menurut pandangan yang muktamad,
Pandangan muktamad ni begitu pandangan yang tinggi dalam mazhab Syafi'i. Orang lelaki tuan-tuan pandangan tertinggi dalam mazhab Syafi'i adalah perempuan boleh tengok lelaki pada kawasan muka dan 2 tapak tangan sahaja. So maknanya macam orang perempuan tutup aurat tu, orang lelaki sebenarnya kena tutup aurat macam tu. Ini pandangan qaul muktamad dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Maksudnya perempuan ajnabi, perempuan yang halal dikahwini oleh lelaki tersebut tidak diharuskan melihat selain daripada muka dan 2 tapak tangan lelaki ajnabi. Jika penglihatan tersebut dengan syahwat, maka muka juga haram dilihat. So dalam arti kata lelaki pun pakai furdah. Ya. Kalau dia terlalu handsome, dengan dia tengok tu perempuan sampai ke isteri orang pun jadi kan? Minat sangatlah kalau tengok ustaz tu, minat sangat jadi ustaz tu kena pakai full face. Dia pun kena tutup. Dan itulah yang dibuat oleh Imam An-Nawawi. Yang mana dia menutup mukanya. Aurat lelaki ajnabi dinisbahkan kepada wanita, iaitu dari pusat hingga lutut. Ada pendapat yang mengatakan seluruh badannya adalah aurat. Dengan ini perempuan tidak harus melihat badan lelaki. Oleh itu sebahagian lelaki diharamkan melihat kepada perempuan, maka perempuan juga diharamkan melihat kepada lelaki. Mana ini kaul muktamad dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Mana kita lelaki dengan perempuan yang bukan mahram ni, macam mana kita tak boleh tengok perempuan, cenderung perempuan tak boleh tengok kita. So apalagi kalau lelaki nak pakai seluar pendek, apatah lagi nak pakai baju fit dan seumpamanya, sebenarnya dalam kaul muktamad mazhab Syafi'i hukumnya membawa kepada makruh, tapi kalau sampai tahap bersyahwat maka hukumnya boleh kepada haram. Dalam surah An-Nur ayat 31 Allah berfirman, wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Wahai orang yang beriman, perempuan-perempuan mukminat, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, wahai perempuan-perempuan mukmin, tundukkan pandangan, tahankan pandangan dan peliharalah kemaluan. Maknanya orang perempuan tak boleh tengok lelaki. Kalau dia tengok muka smart, dia tengok tangan, sado, ada bulu-bulu, pakai baju button sengaja buka, nampak bulu dada sikit, so jadi macam nampak seksi. So benda macam tu boleh membawa kepada makruh, dan kalau sampai menaikkan syahwat boleh membawa kepada haram. Ini aurat luar semayang. Manakala sepada aurat bagi perempuan, perempuan sama perempuan ialah antara pusat dan lutut. Hanya bagi perempuan dengan perempuan yang muslimah sahaja. Jika bersama dengan perempuan kafir, maka auratnya ialah selain daripada anggota yang terpaksa dibuka kerana melakukan sesuatu kerja seperti menguruskan rumah dan seumpamanya. Apa maksudnya? Maknanya buka ketika perlu saja. Kalau dengan perempuan yang bukan muslim, contoh kerja rumah, mana kaki payah nak pakai stokin nak buat kerja rumah, jadi kaki mungkin boleh nampak. Tangan nak buat kerja rumah mungkin ada sensing nampak sampai sini. Kau kerja rumah sampai kena nampak ketiak, tak kot, sampai sini je. Jadi kawasan tu je yang boleh ternampak bagi kalau kita ada kawan yang bukan Islam. Jadi makna boleh dibuka mana-mana kawasan atau tempat yang terpaksa dibuka kerana melakukan sesuatu kerja seperti menguruskan rumah dan seumpamanya. Maknanya buka ketika perlu dan buka kawasan yang berkaitan dengan kerja, makna kaki dan ni saja. Yang lain perlu tutup-tutup, mana kepala ni boleh tutup walaupun buat kerja, jadi kena tutup kepala walaupun dengan sama-sama perempuan, tapi kerana dia bukan Islam maka kena tutup kepala. Aurat perempuan dengan lelaki mahram ialah antara pusat dan lutut. Ini yang saya sebut awal tadilah, maknanya adik-beradik, maksudnya dia boleh buka seluruh anggotanya kecuali antara pusat dan lutut dengan syarat. Syaratnya apa? Tidak menimbulkan fitnah. Jadi kalau terbuka belah atas timbulkan fitnah, maka tutuplah belah atas. Maka sebab tu kita adik-beradik kita pakai juga baju kat atas. Jangan buang terbiat pula tiba-tiba dalam kitab fiqh kita boleh buka. Oh cantik. Dah lama dah nak buka. Jangan. Timbulkan fitnah. Hari ni bapa haruan makan anak, nenek makan cucu, cucu makan nenek, macam-macam. Jadi tak boleh nak buat kerana fitnah berada di mana-mana sahaja. Jadi tutuplah selagi boleh. Maka sebab tu dekat rumah, kalau pakaian tu tutup tapi ketat, dengan ketat tu menaikkan syahwat. Yalah maklumlah kita sama adik-beradik sekalipun, mungkin adik tu baru nak balik, baru start,
kenal syahwat, tengok pula media sosial apa-apa benda yang tak sepatutnya, tiba-tiba tengok kakak dia kat rumah pakai seksi, walaupun mungkin dah tutup atas dengan bawah, tapi mungkin fit atau mungkin nipis dan sebagainya. Jadi fitnah-fitnah tu terbuka, maka kena kontrol. Sebab mungkin dia tak attack kakak, tapi kakak tu menjadi sebab dia menambahkan lagi syahwatnya, dia attack orang lain. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Kalau dia mungkin ada pengaruh-pengaruh ubat dadah, metavitamin apa semua, mungkin kakak tu dia akan attack. Dan benda tu berlakulah tuan-tuan. Mak sendiri pun kena attack. Maka na'udzubillah min zalik, kita minta lindung tuan-tuan. Tolong doa sungguh-sungguh. Tuan-tuan doa untuk saya doa, kita juga sama-sama doa antara kita, harap keluarga kita bebas daripada perkara yang macam ni. Kita semua terdedah tuan-tuan dengan perkara macam ni. Apatah lagi kalau rumah-rumah yang kos rendah, yang anak beranak ramai, yang tidur sekali jalan macam tu tuan-tuan. Kes PKP hari tu tuan-tuan, kalau saya nak cerita, banyak kes PKP hari tu. Tak boleh keluar ke mana-mana tuan. Anak penuh, padat rumah macam sardin. Aurat semua memang tak ada jaga, habis semualah, habis lintang pukang tuan. Harapnya kita semua terjagalah daripada episod-episod yang tak elok macam ni. Kita berhenti sekejap untuk azan, sekejap lagi saya buat kesimpulan tuan. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وحبس المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Last tadi kita bincang aurat perempuan dengan lelaki mahram, iaitu antara pusat dan lutut, begitu belah atas boleh buka dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Sebabnya mak dengan anak contoh, mak buka atas sebab nak menyusu anak, jadi tak ada fitnah. Tapi kalau anak tu dah umur 20 tahun ada fitnah, maka kena tutup. Setahun 2 tahun mungkin okey. Jadi itu maksud fitnah. Jika boleh menimbulkan fitnah, maka haram buka atas tu. Walaupun boleh buka, hukum jadi haram bila mana timbul fitnah. Manakala aurat perempuan dengan lelaki ajnabi, lelaki yang boleh dikahwini, ialah seluruh tubuhnya. Oleh itu tidak harus dia membuka auratnya di hadapan mereka walau sedikit pun, kecuali kerana keuzuran yang dibenarkan oleh syarak. Begitu juga lelaki tidak diharuskan melihat aurat perempuan jika auratnya terdedah. Ini kaul muktamad dalam mazhab Syafi'i tuan, seluruh. Maknanya muka, tangan, batu yang tengok Arab tu tutup habis semua. Ya, maknanya untuk tutup semua pintu fitnah, tapi buka ketika yang perlu sahaja. So kalau rasa perlu buka muka, buka muka. Kalau perlu guna tangan, maka buka tangan. Kalau boleh tutup, tak perlu buka, tutup sampai habis. Hadis riwayat Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah, Rasulullah SAW sedang bersembahyang subuh. Ia dihadiri bersama dengan perempuan-perempuan yang beriman dalam keadaan seluruh badan mereka tertutup dengan pakaian yang dipakai. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenali mereka. Mana tutup habis. Dah macam pocong tu. Tak nampak langsung. Ini maksud seluruh badan mereka tertutup. Ialah mereka menyelubungi dengan pakaian-pakaian mereka. Ini memberi maksud pakaian tersebut menutupi seluruh tubuh badan. Ini pandangan kaul muktamad. Ini makna yang tertinggi lah. Dalam masa yang sama, mazhab Syafi'i ada pandangan-pandangan yang lain yang boleh buka muka dan tapak tangan, termasuk belakang tangan ni. Last sekali sebelum kita berhenti, beberapa keadaan yang diharuskan membuka dan melihat aurat kerana keuzuran. Yang pertama, ketika meminang untuk berkahwin, oleh itu harus melihat muka dan dua tapak tangan sebagaimana yang dijelaskan dalam bab nikah. Lambat lagi lah bab nikah tu, jilid bab nikah jilid 4. Sekarang ni kita masih jilid 1, baru separuh. InsyaAllah dalam 50 tahun lagi kita jumpalah jilid 4 tu. Yang kedua, melihat kerana tujuan penyaksian atau muamalat di immigration, di mahkamah, apa-apa tujuan penyaksian, masuk ke mana-mana agensi jabatan-jabatan yang kena tunjuk muka dan seumpamanya. Ada tahlil? Okey, sikit lagi. Seminit 2 je. Dan yang ketiga, melihat kerana merawat atau mengubat, dalam bab rawatan, dalam bab perubatan. So boleh buka aurat walaupun kawasan kemaluan sekalipun, tapi buka ketika perlu sahaja. Maknanya kalau tak perlu, maka tak perlu dibuka. So kadang-kadang ada lelaki yang pergi ke klinik,
perlu injection pada kawasan punggung. Kan memang doktor kata kawasan tu yang paling senang nak meresap. Maka boleh buka punggung walaupun aurat, boleh. Tapi kalau ada pembantu lelaki, guna pembantu lelaki. Dan buka ketika perlu sahaja. Jangan biar orang tu baring terbuka, dia pergi tempat lain dulu buat itu ini, terbuka sejuk orang tu. Kan dia bilal masjid pula. Jangan macam tu. Jadi buka tak nak injek sahaja. Mana dibenarkan dan diharuskan kerana keuzuran. Justru secara kesimpulan tuan-tuan puan sekalian, menutup aurat adalah syarat sah solat. Barang siapa yang terbuka dengan sebab keuzuran, tengah semayang tiba angin tiup, kipas tiup terbuka, dia kena segera tutup. Dengan segera. Kalau dia dah terbuka tiba rasa syok pula, maka dengan sebab dia sengaja membiarkan buka walau sedikit, terbuka aurat walau sedikit dengan sengaja, maka boleh membatalkan solat. Terbuka tanpa sengaja walau banyak, tidak membatalkan solat. Wallahu a'lam. Itu secara kesimpulan yang kita bincang hari ini berkaitan dengan syarat sah solat yang ketiga, iaitu menutup aurat. Nanti insya-Allah kita masuk pula tentang menghadap kiblat, syarat sah solat yang terakhir insya-Allah pada kuliah kita hujung bulan nanti insya-Allah. Minta maaf salah silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.